bersyukur kepada Allah kita bersama pada hari ini, dan terima kasih banyak kepada kesan yang sudah dibuat di luar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bait yang ke-29. Kullu ma ata bihi Rasulullah. Kita baca dah 28 nak baca. الفصل السادس في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم في الدارين آمين. خاتمة لذكر باقي الواجبين مما على مكلف من واجبه. Ini adalah khatimatun, pengakhiran yang moga kita bermohon kepada Allah Ta'ala kebaikan bagi kita ini. Dzikri baqil wajibi, yang dalam kitab ini menceritakan bagi kepada perkara wajib yang patut kita ketahui. Mimma ala mukallafin min wajibi, yang wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui perkara tersebut. Kemudian disebut Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Sebelum ini dah bincang sifat 20, kemudian sifat Nabi, kemudian berkenaan dengan hari kiamat, para malaikat, kutub samawat, kutub al-arba'ah dan suhuf. Habis dah bincang bab tu, sekarang masuk bab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Wajib bagi setiap mukallaf untuk beriktikad anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala utuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Dan Allah Ta'ala mengutuskan Nabi SAW kepada seluruh makhluk al-mukallafin min al-thaqalain ay al-ins wal jin. Diutuskan kepada jin dan manusia. Ijma'an ma'luman min ad-din bil-darurah. Ijma'an, dan perkara ini maklum min ad-din bil-darurah. Jadi maksud tidak perlu dibahaskan banyak. Fayakfuru jahidu, dan orang yang mengingkari perkara ini kafir. Jadi terkeluar daripada maksud thaqalain. Al-thaqalain maksudnya dua. Kenapa dinamakan thaqalain? Kerana yang memberatkan bumi. Sebagai riwayat kata yang memberatkan bumi ini dua makhluk, manusia dan jin. Betul bagi thaqalain. Daripada perkataan thiqal, al-thiqal, berat. Bagi kata thaqalain maksudnya diberatkan dengan taklif. Dia ada dua makna kenapa dinamakan thaqalain. Thaqalain makna memberatkan bumi kerana terlalu ramai. Itu yang makhluk Allah Ta'ala yang ramai di muka bumi Allah Ta'ala. Yang kedua diberatkan dengan taklif. Itu yang tepat sekali, diberatkan dengan taklif. Itu yang panggil thaqalain. Baik, terkeluar daripada maksud thaqalain al-malaikah. Jadi malaikat tidak termasuk di kalangan yang diutuskan Nabi SAW kepada mereka untuk taklif. Tapi irsal mereka ni ursila ilaihim wa ila ghairihim min sa'iril hayawanat wal jamadat irsalu tashrif. Hanya sekadar memuliakan Nabi SAW. Lianna ta'atihim jibilliyah. Karena taat mereka kepada Allah Ta'ala itu jibilli, pada tabiat bagi mereka. La yukallafuna biha, itu bukan ditaklifkan, dan memang dijadikan begitu. Mereka ada tu terus beriman pada Allah Ta'ala. Makhluk Allah Ta'ala yang lain kena beritahu, kena cerita satu-satu, baru dia akan beriman. Wa hadha huwa alladhi i'tamadahu Muhammad ar-Ramli. Ini Imam Ramli pegang itu. Wa khalafahu Syekh Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar beza pandangan dalam masalah malaikat adakah diutuskan tashrif ataupun taklif. Tab'an li jam'i muhaqqiqina kas-Sulki wa man taba'ahu faqala. Dan juga Imam Ibn Hajar mengikut kepada sebahagian muhaqqiqin. Kebanyakan para muhaqqiqin antaranya Al-Imam Sulki. Dan orang yang mengikut kepada Imam Sulki, pandangan Imam Sulki yang mengatakan innahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ilaihim irsal taklif lima yaliqu bihim. Jadi Allah Ta'ala
mengutuskan Nabi kepada para malaikat juga untuk irsalut taklif, tapi taklif dengan apa yang layak bagi para malaikat. Fa inna minhum ar-raki'a was-sajida ila yaumil qiyamah. Karena ada di kalangan malaikat yang rukuk, ada yang sujud sampai hari kiamat. Jadi Nabi diutuskan untuk taklif kepada mereka untuk rukuk, rukuk sepanjang zaman sampailah kiamat. Yang sujud sepanjang zaman sampai kiamat. Jadi itu taklif dia. Jadi Nabi diutuskan juga untuk mereka ini. Ini pandangan kebanyakan para muhaqqiqin. Di pandangan Imam Ramli kata Nabi diutus kepada malaikat irsalu tashrif. Irsalu tashrif, irsalu taklif. Taklif kebanyakan muhaqqiqin pandang itu. Jadi nak beritahu di sini maksud Al-Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli bukan beza pandangan dalam masalah fiqh saja. Juga ada beza pandangan dalam masalah ghaibiyat pun ada masalah. Bukan masalah beza pandangan sikit. Baik. Wa ma kallafa bihi al-insan tafsilan wa ijmalan faqad kullifa bihi wa ma kullifa bihi al-insan tafsilan wa ijmalan faqad kullifa bihi al-jin kadzalik. Yang diutus, yang ditaklifkan kepada manusia tafsil dan ijmal. Macam yang kita sebelum ni, wajib kita tahu sifat Allah Ta'ala secara kamalan, secara ijmal. Kita tahu secara ijmal. Tafsir 20 sifat. Ya. Saya buka dalam satu kitab karangan Al-Allamah Al-Amrawi, Al-Allamah Muhammad Amrawi, ulama daripada Jordan. Kitab itu bagus semua untuk dibaca. Darul Fath. Syekh itu masih hidup lagi. Dia jawab As'ilah Asyarah. 10 soalan yang dia jawab berkenaan dengan ilmu akidah. Soalan-soalan yang kita selalu bertanya, ataupun soalan-soalan selalu yang orang jadi keliru. Contohnya ayat surah Ali Imran, warasikhuna fil ilm. Warasikhuna fil ilm tu yaquluna amanna. Apa ni? Yaquluna amanna bi. Jadi orang yang rasikhuna fil ilm, mereka sebut kami beriman dengan ayat tersebut, dengan ayat mutasyabihat. Itu isyarat. Kalau kata macam tu, kenapa ada ulama yang sebahagian mengatakan waw warasikhuna fil ilm tu waw wawul atfi ka waw istinaf. Dan bab tasyabihat ni la ya'lamuhu illa Allah. Warasikhuna fil ilm. Warasikhuna fil ilm tu adalah wawul atf. Kalau wawul atf maksudnya orang yang rasikh fil ilm mengetahui juga ilmu berkenaan tasyabihat. Jadi ada sebagian pandangan kata waktu istinaf. Orang kata la ya'lamu illa Allah warasikhuna fil ilm la ya'lamuna. Istinaf. Ya. Jadi dia bincang banyak bab tu. Adakah ayat tu istinaf dan keluar pandangan ulama yang sangat banyak. Dan dia membenarkan pandangan kata rasikhuna fil ilm mengetahui perkara mutasyabih. Dan mutasyabih ada dua pula. Ada mutasyabih yang tidak boleh kita masuk bincang. Contoh ruh, amrul ruh. Contoh berkenaan dengan kiamat berlaku bila, atau rasikhuna fil ilm tidak akan boleh masuk bincang. Tapi kalau bab berkenaan dengan takwil sifat Allah Taala boleh tidak ada masalah. Takwil sifat Allah Taala. Dan adakah takwil sama dengan ta'til? Bincang banyak tu. Dan termasuk soalan ditanya, kenapa ahli sunnah hanya tahsirkan ilmu sifat ni pada 20 sifat? Jadi Syekh jawab banyak. Antaranya yang dijawab oleh Syekh, dia kata apa? 20 sifat yang disebutkan oleh ulama Asy'ariyah bukan bermaksud mereka meletakkan ni sifat Allah Ta'ala. Kita sebut dah sebelum ni. Sifat Allah Ta'ala kamalan la nihayatalah. Secara ijmal. Tafsir 20 sifat. Tafsir tu daripada mana? Daripada hadis, daripada Al-Quran. Lepas tu keluar 20 sifat ni. Dan para ulama Asy'ariyah tidak keluarkan lebih daripada Quran dan hadis. Dan mengeluarkan sifat 20. Ya? Kenapa tak bincang Asma'ullahul Husna? Kenapa tak bincang Asma'ullah Al-Husna dalam masalah nak bincang bab akidah? Itu bab asma. Dia bincang ni bab makanan sifat. Di sifat disebut dalam Quran, innahu was-sami'ul basir. Innahu sami'ul basir. Sami', itu sifatnya sama. Basir, dan kemudian 20 sifat ni pula khas kepada 99 nama Allah Ta'ala tadi. Maksudnya masuk semua dalam 20 sifat tersebut. Dan 20 tadi ada dalam hadis dan ada dalam Quran. Sebab itu kata ulama Asy'ariyah ni adalah orang yang sangat warok dan sangat mengambil perhatian berkenaan hadis dan Al-Quran. Bukan ada kuasa saja buat. Dan banyak lagi jawapan dalam kitab tu. Kitab tu pun sampai dekat 230 soalan. 10 soalan. Dia tanya ni yang tanya soalan ni anak-anak murid dia yang menjawab. Dia tanya soalan, jadi dia kata aku ingin nak jawab soalan ni dalam bentuk tulisan. Akhirnya dibuat tulisan siap 2 muka kitab.
Zakat kita pernah baca. Untuk jawab balik kepada golongan yang duk komplain kepada ulama ahli sunnah mengajar sifat 20. Kerana kita nampak kata ahli sunnah ni taktil dalam masalah takwil sifat Allah Ta'ala dan sebagainya. Kena baca untuk ambil perhatian. Baik. Jadi jin juga ditaklifkan macam tu juga. Kita mengaji sifat 20, mengaji sifat berkenaan dengan Nabi SAW, kita mengaji berkenaan dengan Allah SWT Muhammad, kiamat, ghaibiyat dan sebagainya. Kenaan Rasulullah sekalipun wajib jin juga mengetahui perkara ini. Wa syamila dzalika Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj macam mana pula? Orang tanya Ya'juj Ma'juj ni masuk ke bahagian mana? Mukallaf kan tidak? Mukallaf. Ya'juj Ma'juj masuk mukallaf. Wa tahqiqu annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'il anbiya wal umam as-sabiqah. Jadi Nabi yang tahqiqnya yang tepat dan pandangan yang paling benar, Nabi diutuskan kepada seluruh para nabi dan para umat yang terdahulu. Tapi bi'tibari alamil arwah. Tapi dari segi iktibar alam arwah, alam ruh. Fa inna ruhahu khuliqat qabla al-arwah. Karena ruh Nabi diciptakan sebelum roh-roh yang lain. Jadi kalau orang tanya, adakah Nabi diutuskan juga kepada para Nabi yang sebelum ini? Karena Nabi diutuskan, ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi adakah semua termasuk alam juga para Nabi yang dah meninggal, yang termasuk? Malah diutuskan sebelum dah tu lagi. Di alam arwah lagi. Baik. Dan juga disebut, wa ma'arsalnaka illa kaffatan lin nas. Itu termasuk semua sekali. Dan Allah SWT Anbiya nuwabuhu fi alamil ajsam. Dan para Nabi sebenarnya adalah pembantu Nabi SAW pada alam jisim. Pada alam arwah, mereka Allah SWT pengikut Nabi SAW. Pada alam jisim, mereka hanya nuwab. Nuwab ni apa dia? Naib. Jamak pada naib pun. Timbalan, pembantu pada Nabi SAW. Diutus kepada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Dan fahuwa sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'in nas min ladun adama ila yaumil qiyamah. Diutus daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Hatta ila nafsihi. Jadi diri Nabi sendiri, diri Nabi sendiri pun Nabi diutuskan untuk diri dia sendiri. Betul tu Allah pinjam. Liduqulil jami' tahta qawlihi bu'istu ila an-nasi kafatan. Aku diutuskan kepada manusia seluruhnya, termasuk Nabi SAW. Termasuk Nabi SAW. Qalu ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas. Faman nafa 'umuma ba'athatihi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Qala dzalika al-Bajuri. Imam Bajuri sebut siapa yang mengingkari umumnya utusan Nabi kepada seluruh para nabi dan para anbiya yang sebelumnya, para umat yang sebelum ni, kafir. Dan disebut juga Nabi diutuskan kepada malaikat dengan utusan tasyrif. Wa in rajjaha ba'duhum huna khilafahu. Walaupun sebagian ulama berbeza pandangan dalam masalah tersebut, kata ini irsal taklif. Wa amma irsaluhu ila sa'iril hayawanat. Kalau untuk binatang pula itu irsal tasyrif qat'an. Itu dia qata'. Maksudnya semua ulama tidak ada khilaf. Nabi diutus kepada binatang dari segi tasyrif. Sebab tu serigala main cakap dengan Rasulullah, mengaku beriman dengan Nabi SAW, pokok dan sebagainya. Itu dalil tidak ada khilaf di kalangan ulama. Nabi diutus kepada binatang dalam Islam tasyrif. Baik. Fuddila wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida. Nabi SAW yang kita mengaku tadi berapa? Nabi Yuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Itu jelaslah. Nabi Yuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan. Tahu dah khilaf semua tadi. Wa fuddila. Masalah fuddila pula, kita wajib beriman bahawa Nabi SAW adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling afdal daripada seluruh nabi-nabi dan para rasul. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi sebut dalam hadis, ana sayyidul alamin yaumal qiyamati wala faqar. Aku adalah ketua seluruh anak Adam. Dan pada hari kiamat nanti wala faqar. Adakah hari kiamat saja? Tak, kalau ketua pada hari kiamat. Sebab tu waktu tu semua orang pakat kumpul. Kalau di hari kiamat pun dah ketua, di dunia lagi awal dah ketua. Lagi duk pergi kata ada Nabi ketua di kiamat aja, tak dunia ada. Bengok kan. Jadi akhirat nanti ni, itu sebab semua pakat kumpul itu, tu pun dah jadi ketua. Dalam keadaan ada lagi yang lebih dahulu pada Nabi SAW. Di dunia lebih awal untuk Nabi ketua.
Ana sahibu liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala faqar. Dan aku adalah pemegang bendera alhamdu, bendera pujian kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan aku tidak berbangga dengan perkara tersebut. Bukan aku tidak berbangga, bukan tujuan aku cerita ini untuk berbangga. Nah, maksud cerita ni sekarang untuk nak bagi tahu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang mana nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kamu, cerita. Dengan syarat tidak riak. Dan Nabi memang selamat pada tersebut. Selamat pada dia. Adamu faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala faqar. Dan Nabi Adam dan semua makhluk Allah Ta'ala akan berada di bawah bendera aku. Faman dunahu ini minan nabiyyin wal mursalin. Para nabi dan para rasul selain daripada Nabi Adam tunduk bawah bendera aku pada hari kiamat. Nampak tak? Dan kemudian Nabi beliau masuklah bab 31, baik ke 31. Cerita bab keluarga Nabi SAW. Sebab sebelum cerita bab keluarga, cerita dulu bab macam mana kedudukan Rasulullah SAW di sisi makhluk Allah Ta'ala. Kemudian baru Syekh masuk cerita berkenaan dengan Nabi SAW. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatul Zuhriyah arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Wajib bagi setiap mukallaf untuk kita mengetahui nasab Nabi SAW. Wajib lah. Wajib mengetahui lah. Hafal lagi elok. Hafal lagi elok. Saya tengok di rumah Syekh Nabil Ghamri di Mekah. Dalam bilik rumah dia tu tempat dia pengajian tu. Dia tulis khat yang sangat comel. Atas dinding ni nama-nama datuk-datuk Nabi. Dan Nabi SAW, tapi itu dalam bentuk bulat. Sampai Nabi SAW di tengah. Nabi di tengah. Jadi kalau kita sambung jadi bulat sampailah kepada Adnan. Setiap hari tengok yang tak apa kan. Pasal elok tak buat itu. Ni macam ni. Alhamdulillah. Asmaul Husna. Asmaul Husna semua. Comel. Masya-Allah. Tulis nama Nabi ke orang. Buat Umar dah pula kan. Ini buat Asmaul Husna. Coba kat Masjid Syekh Yusri. Bawah Asmaullah Husna, atas nama Nabi. Atas bahagian atas. Itu nama-nama Nabi dikeliling. Ya. Wajib kita tahu sampai Adnan faqat. Daripada mak Nabi pula sampai kepada Kilab faqat. Idza ma ba'dahu ishtariku fi nasabu abihi wa ummihi. Kerana apa? Selepas daripada Kilab itu bertemu nasab dia dengan nasab ayah Nabi SAW. Sebab tu mak Nabi kita tahu sampai Kilab kan. Sebab apa? Sebab Kilab lagi dia akan sambung juga dengan Kilab. Akan sambung balik dengan mak ayah Nabi SAW. Jadi sambungan nasab. Yang beza dia sebelum Kilab. Sayyidina Kilab. Kilab ni bukan anjing tu. Terima anjing. Ada seorang doktor ni, Syarah Mufti bekas kan. Sebab orang dulu dia suka buah nama Kilab, mak anjing dia kata. Apa? Sebab dia bangga dengan nama-nama binatang. Bukan anjing je. Kilab dalam bahasa Arab ni maksudnya lebih luas dia. Tapi boleh bahasa Arab kan. Boleh bahasa Arab tapi Kilab tak tahu maksud apa. Pelik kita. Kilab maksudnya bukan hanya anjing. Kalau buka kita apa ni, bukan hayat-hayawan kurang. Hadis disebut oleh Nabi SAW dalam hadis kalbun aqur. Kalbun aqur dalam hadis Nabi SAW yang kata boleh kita bunuh kalbun aqur. Adakah anjing gila yang maksudnya? Tak. Binatang yang bertaring maksudnya. Apa saja, harimau, singa termasuk kalbun aqur. Jadi Kilab bukan hanya maksud segi lughah kepada anjing, juga termasuk kepada harimau dan singa. Lepas tu nak bincang pula masalah. Lepas tu boleh bincang masalah hukum. Kalau kata kita gunakan harimau sebagai binatang buruan kita, sebagai anjing buruan kita, adakah hanya bincang anjing saja kan? Kalau kata dia bawa citah, ada raja-raja zaman dulu India pakai citah, pakai harimau bintang untuk nak buru binatang, tak pakai anjing. Sakan pada tu lagi citah tu. Tu lepas citah ligar binatang, tenang, tangkap mai kata. Tapi kena tengok makan kena tu baru bincang pasal kalbun. Kalbun tu dia nak beritahu kata kalbun lebih luas umum daripada makna anjing saja. Jadi boleh masuk kata ini binatang yang ganas. Binatang yang ganas yang bertaring, maksudnya hebat. Terjemah anjing itu. Mana boleh. Baik. Walaupun kalau kata makna dia betul anjing sekalipun, tak apalah kalau betul lah. Kalau kata ni sebelum kita tahu betul itu, syarah dulu kot.
belah takwil dulu. Kata nama ayat untuk Nabi ni nama kepada maksudnya binatang yang buas dan ganas. Ataupun nama kau. Okey. Baik. Qalahul Baijuri. Dan nazam, sebahagian ulama menazamkan nama mak ayah Nabi, datuk-datuk Nabi disebut oleh Al-Imam Allahumma salli ala Muhammad Syekh Al-Batani dalam kitab ni disebut dia masyruna jaddan min jududil Mustafa yajib alaina hifdhuhum bila ghafa khudhum ala tartibi Abdul Muttalib fa Hashimun Abdu Manaf afham tusib. Ifham, fa Hashimun Abdu Manaf ifham tusib. Qusay ma' kilabi thumma murrah Ka'bun lu'ayyun ghalibun dhu mirrah Fihrun yalihi malikun wan nadru Kinanatun khuzaimatun mushtaharu Mudrikatun Ilyasu minhum ma'mudar Nizaru ma'addi ja'a fil khabar Wadif lahum adnana ya fasihu Kayma yatimun nasabun sahihu Min jihatil aba wa aydan nisbatuhu Min jihatil ummi tajib ma'rifatuhu Ummun nabi sahibil mafakhiri Aminatun bintun liwahbil tahiri Ibnun li abdi manafi adil qadri Ibnun li zuhrah ataupun li zahrah. Dia baca dulu. Saya ambil dengan Syekh Ahmad Ruqaini baca zuhrah. Li zuhrah ma' kilabi fadri fa ummu taha ma' abihi tajtami' fi jaddihi kilabi ya hadha istami'. Ya. Apa itu apa semua nama datuk Nabi 20 orang. Datuk Nabi tu. Tak apa, kita tengok tu dia punya makna nama-nama tersebut. Ismu Abdul Muttalib Amir. Nama Sayyidina Abdul Muttalib Amir dan dipanggil dia Syaibatul Ham. Kalau buka dalam kitab-kitab turas dipanggil Syaibatul Ham Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdul Muttalib. Dan nama kepada Sayyidina Hashim Amrul Ula. Dia Amru martabati. Dipanggil Amru Al-Ula karena dia sangat tinggi kedudukannya. Wa luqiba bi Hashim li hashmihi tharid linnas bi maja'atin asabatuhum. Hashim li hashmihi tharid karena dia yang menebarkan tharid. Tharid ni apa dia? Makanan campuran. Kalau di sini dipanggil fattah. Kalau pernah makan fattah, pernah makan fattah? Fattah nasi, bawah dia buah roti, dalam tu dia buah daging. Kan? Kalau makan di masjid Arab bulan puasa ada fattah. Itu fattah di sini macam tu. Kalau di negara Arab, kalau di Mekah dia lain pula. Dia buah dengan apa ni daging, lepas tu dia buah minyak sapi, lepas tu dia ada roti dalam tu, kemudian dia ada jagung, macam-macam. Buka dalam internet, tulis Google, tulis Sari. Ada keluar negara ni panggil fattah, negara ni panggil ni. Payah sangat tengok gambar tu, image. Keluar dari gambar, baru tahu. Google pun guru juga zaman. Syekhul Google. Ismu Abdul Manaf Al-Mughirah. Nama Abdul Manaf Mughirah. Kenapa? Dia kata anak Manaf ni asluhu bita'il musannati fawq. Asluhu bita'il musannati fawqun mata. Manatun. Manaf asal dia manatun. Manah ni nama apa? Ismu sanam. Kana a'zamu asnamihim. Ni orang yang berhala yang antara yang besar sekali di kalangan Quraisy, namanya Manah. Lepas tu dia panggil Manna wal Latta wal apa ni? Latta dengan Uzza kan? Satu lagi dia panggil Manah. Manah tu. Manah yang tu kemudian ibunya ja'alathu khadiman lidzalika sanam. Dia jadi khadam kepada sanam tersebut. Dia apa masalah dia? Tak ada masalah apa zaman ni zaman yang tidak ada nabi. Tidak ada perterah nabi, tidak ada di antara zaman Nabi SAW sampailah ke Sayyidina Adnan. Sayyidina Adnan zaman Musa AS. Sayyidina Adnan pada zaman Nabi Musa AS. Kita sebut ni. Cuma Sayyidina yang lain-lain ni kebanyakan hidup pada zaman yang tidak ada nabi pada ketika itu. Baik. Jadi mereka termasuk ahlu fatrah. Dan datuk Nabi semua yang selamat masuk syurga Allah Ta'ala. Pada Al-Quran Allah sebut wa taqallubaka fis sajidin. Taqallubaka fis sajidin maksudnya apa dia? Kami menyebarkan, kami memindah-mindahkan kamu wahai Muhammad daripada sulbi ke sulbi orang-orang yang sajidin. Sajidin maksudnya yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Maksudnya yang sujud kepada Allah Ta'ala. Maksud itu. Ismu Qusay. Nama Qusay pula Zaid. Qila Yazid.
Nama-nama dia. Baik. Dan sebagian panggil mujammi'. Dia bagi nama dia mujammi'. Jami' bil isim fa'il jamma'a. Li'annahu kana yajma'u qaumahu yawm al-'arubah, yakni ayil Jum'ah. Dia yang orang pertama yang mengumpulkan manusia pada hari Jumaat. Hari Jumaat yang kumpul ramai-ramai kumpul setiap hari Jumaat. Sayyidina Qusay dia akan bagi khutbah dan akan cerita berkenaan akan diutuskan Nabi di kalangan kita dalam satu masa akan datang. Nah, dia akan diutuskan Nabi di kalangan kita. Banyak daripada cucu dia, Nabi SAW. Ismu Kilab, Hakim, dan ni luqiba bil Kilab, ni Kilab. Ni baru tahu nama dia betul. Kilab yang pertama, kenapa dia annahu kana yuhibbus sayd. Tu kerana dia suka berburu. Wa kana aktsaru saydihi bil Kilab. Ni baru tahu. Karena dia banyak berburu dengan anjing. Jadi ni luqiba, laqab dia, nama betul dia Hakim. Hakim, qila Urwah, qila Hadda. Dan kemudian nama Lu'ay. Sayyidina Lu'ay tasghir kepada la'yu. Kafalsu. Wal bad'u 'inda al-'ajalah. Al-Lu'ay, Al-Lu'ay maksud al-bad'u 'inda al-'ajalah, maksudnya lambat kalau kita ketika nak al-'ajal. Ajalah ni kalau marah apa dia lambat. Kalau tergesa-gesa dia lambat sikit dalam nak tergesa-gesa. Al-Lu'ay. Masih Al-Lu'ay. Fihr bikasrin fasukun. Fihr. Wa huwa fil asli ismu li hajarin tawil. Sumiya bihi li tulihi. Nama saya bagi batu yang panjang. Wa kana yusamma Quraisyan li'annahu kana yaqrushu ay yaftushu atau yaftushu an qallatil muhtaji fa yasudduha bimalihi. Dia bagi Fihr. Saya bagi batu yang panjang. Dinamakan dia Quraisy. Jadi Fihr ni Quraisy. Quraisy ni ambil pada mana? Ambil pada Fihr. Kenapa dia makan Quraisy? Li'annahu kana yakhrushu ay yaftushu. Karena dia suka cari orang-orang yang mana perlukan kewangan, maka dia akan selesaikan kewangan orang tersebut. Dan sebab tu dia bagi Quraisy. Yani yakhrush, yani yaftush. Orang tahu apa ni Quraisy maksudnya apa dia? Quraisy maksudnya yaftush, yang suka mencari-cari orang yang kesusahan untuk dibayar duit kepada orang tersebut. Baik tak? Baik. Lepas tu kaum Arab Nabi SAW, kaum Quraisy adalah kaum yang terpilih di sisi Allah Ta'ala. Walaupun duduk di kawasan Badui dan kemudian jauh daripada geografi yang comel, kawasan panah dan sebagainya. Dan keadaan kawasan tersebut sebenarnya orang yang akan keluar tu jadi ghalid, orang yang kasar. Lepas tu Arab Badui kasar, cakap dia kasar dan sebagainya. Tapi Quraisy lain sifat. Dengan kelembutan, dengan kebaikan, ikram tuyuf daripada dulu, daripada zaman Nabi SAW lagi. Lepas tu Nabi sebut Quraisy tu liutammima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya akhlak dah elok, cuma nak sempurnakan lagi akhlak tersebut. Ini Nabi SAW diutus kepada. Lepas tu Nabi sebut kaum yang terpilih Quraisy. Daripada Quraisy, dalam Quraisy yang bangsa Quraisy yang sangat banyak dipilih Kinanah. Daripada Kinanah yang paling banyak tu, yang paling hebat-hebat dalam bangsa Kinanah dipilih Bani Hashim. Daripada Bani Hashim dipilih keluarga Nabi SAW. Kemudian daripada semua dipilih aku, kata Nabi SAW. Baik. Kemudian nama Malik. Malik ismuhu wa huwa ismuhu, itu nama dia. Sumiya bihi li'annahu malikul Arab. Karena dia adalah raja kepada Arab. Dan dia diberi kunyah Abil Harith. Dan ismu Nadr, Qais nama dia. Kenapa dinamakan Nadr? Linudratihi, linadaratihi wa husnihi, karena comel dia. Dia ni orang yang segak, handsome. Dipanggil Nadr. Ismu Mudrikah. Mudrikah Amr. Namanya Amr. Wa kana fi nurun Nabi SAW. Sayyidina Mudrikah ni ada nur Nabi SAW pada muka dia. Kemudian Ilyas, Sayyidina Ilyas. Yang ni pun summiya bidzalika li'annahu wulida ba'da kibari sinni abihi. Ismu Husain. Dan juga dipanggil nama dia sebagian lagi bagi Maftuhah. Bagian lagi nama dia bagi Hamzah. Hamzatul Wasl. Dan waqila Hamzatul Wasl. Panggil juga nama dia Hamzatul Wasl. Hamzatul Wasl kan apa? Hamzah yang telah menyambung balik. Takut dia terputus sangat keluarga, dia yang menyambung balik. Karena dia dilahirkan ketika mana Allahumma salli ala Muhammad dah tua dah. Datuk dia. Siapa dia? Ayah dia Mudar. Sayyidina Mudar.
Ismu mudhar. Mudhar pula yang lepas tu Ilyas mudhar. Mudhar bi fathin fa fathin. Mudhar. Nah, mim dhamma dha fath. Nah. Namanya Amru. Kunyahnya Abu Ilyas. Inama qila lahu dhalik li'annahu kana yuhibbu syurbal laban al-madir ay al-hamid. Dia suka makan susu masam. Susu masam, susu yang hamid, jadi madir, dia panggil mudhar. Sebab tu dia panggil dia mudhar. Yang kedua namanya nizar. Dan namanya qalzan. Qalzan dan dinamakan begitu li'annahu lamma nadhara abuhu ila nurin nabi baina 'ainayhi fariha farhan shadida wa nahara wa at'ama wa qala hadha nadhrun ay qalilun lihaqqi hadha al-mawlud. Nizar namanya nizar karena bila ayah dia Sayyidina Ma'ad tengok pada wajah dia ada nur Nabi SAW sangat comel, sangat cantik, maka dia sangat gembira dan kemudian dia menyembelih dan bagi makan pada orang ramai, maka dia bagi hadza nazrun. Ini nazrun. Qalil, yani qalil li haqqi hadzal maulud. Maksudnya jarang ada. Yani untuk dia jarang ada yang macam. Syekh Amru tanya kat saya nama saya. Kamu nama apa saya? Nama Nazrul. Nazrul. Waw lam. Patutnya ada alif lam tapi tak ada mudhaf. Mudhaf ada, mudhaf ilaih tak ada. Saya kata sebenarnya mak anak pun nama lain. Jadi aku panggil Nazrullah. Nazrullah. Maksudnya Nazrullah maksudnya mak telah nazarkan hal untuk Allah Taala. Lepas tu dia jumpa saya, dia panggil Syekh Nazrullah. Dia orang tahu bagi saya Syekh Nazrullah. Soal-soal dia. Dia jumpa dia Nazrullah dia panggil dia. Jadi mak nazarkan dia tapi dalam perkataan nun zai lah. Zai zal bukan zai. Ini sebut lagi apa kan? Ma'adun kan. Abu Quda'ah. Nama wa inna ma qila lahu dzalik li'annahu kana mu'addan bil huruf. Dipanggil ma'ad kenapa? Karena dia ni memang dah disediakan untuk perang. Ini mu'addan lil huruf untuk sediakan untuk peperangan. Wa adnan huwa min al-'adl ay iqamah wa sumiya bidzalika tafa'ulan bi annahu yuqimu wa yaslamu min a'yunil jin wal ins allati yamutu biha ghalibun man fil qubur wa kana fi zaman Musa alaihi salam. Dipanggil adnan kenapa al-iqamah? Kenapa dipanggil maksud adnan berbeda al-'adl? Al-'adl maksud al-iqamah. Sebab tu negara adl. Adl kan. Jadi apa ni negara tersebut kenapa al-iqamah maksudnya? Dan dinamakan iqamah tadi kenapa? Tafa'ulan bi annahu yuqimu wa yaslamu min a'yunil jin wal ins allati yamutu biha ghalibun man fil qubur. Dia selamat daripada mata jin dan manusia. Sayyidina Adnan diriwayatkan pernah nak dicolek oleh jin, tapi diselamatkan oleh Allah Taala. Karena jin mengetahui bahawa ini akan lahir daripada keturunan Nabi SAW. Maka dia pun nak colek Sayyidina Adnan. Kan zaman tu zaman sihir, zaman Nabi Musa AS. Tu disebut wa kana fi zamani Musa AS. Maka dia pun nak bunuh dia, tapi diselamatkan Allah Taala. Disebut dalam sejarah. Dan kita sirah sebut gitu. Nak dibunuh oleh jin kerana ahli sihir pada zaman tersebut katakanlah lebih hebat daripada Musa AS. Lepas ni yang akan lawan dengan apa ni kebatilan. Dan kemudian lepas tu jin takkan beritahu dah khabar sama. Selepas tu pun Nabi SAW. Yang sebelum tu dia pun boleh tahu. Dia boleh duduk ke langit hitam dan akan dengar perbicaraan para malaikat. Dan dia boleh sampai kepada apa ni ahli nujum. Sampaikan contoh benda-benda apa, dan kebanyakan contoh tu betul. Karena contoh tu ambil pada malaikat. Tapi lepas Nabi tu tidak ada lagi. Rasul. Contoh jin sebenarnya penipu. Hak tu adalah betul. Betul tu kalau dia tengok mata dia ada teka-teka gitu. Itu jin tak dia percaya. Orang kena masuk jin, betul kita bertanya kat dia. Siapa paling lihat dalam asrama? Itu dia ngomong kita punya jahat dia ni. Percaya kat jin. Jin mana suka gitu. Betul dia tanya, siapa yang paling tak insaf dalam rumah dah? Dia orang Ustaz Nazrul. Betul memang tak dia percaya. Jadi benar. Benar mustahil kan? Contoh benda tak dipercaya lah. Kalau jin harap. Banyak kawan kita duk kenal kan, jin kena masuk jin, lepas tu jin duk abang. Kawan ni dia percaya kat dia penipu apa semua, kawan ni jangan percaya kat dia. Kita pun percaya tu. Lepas tu jangan tanya kat jin. Jangan tanya. Tanya sebab tanya nanti dia akan buat fitnah. Dia akan buat fitnah dengan banyak. Dia akan sebabkan jadi pecah belah kat orang ramai. Dia tanya. Lepas tu ada tutup guru dia tak tanya. Tak tanya lagi. Tanya main mana mak tu dia.
Tanya, kenapa masuk dalam badan? Tu ya kadang-kadang tanya apa? Kadang-kadang ada yang tak tanya langsung, keluar lah. Tanya apa? Saya ingin malu kat orang tu pula. Kadang-kadang dia tuduh. Dia tuan dia lain. Ya. Terlebih suruh keluar. Siapa tuan ha? Betul dia abang nama kawan tu. Padahal kawan tu duduk dalam tu. Oi, bila aku pergi? Orang buka tengok, oh, nak orang banyak. Lepas tu nak kena bersih lama. Nak kena bersih lama. Kata jahat. Lepas tu kadang ada yang dia tak tanya. Suruh keluar tu. Baik, tambih. Ini ada perhatian. Kita kena ambil perhatian. Cerita berkenaan dengan ayah Nabi SAW. Dan juga apa hikmah Nabi diyatimkan Allah Ta'ala. Wa hikmati yutmihi SAW. Abuhu Abdullah, ay Abu Nabiyina Muhammad SAW, semua Abdullah, wa mata bil Madinati hala ruju'ihi min Gazzah. Daripada Gazzah, dan kemudian wafat di Madinah Al-Munawwarah. Wa kana safirun litijaratin wa umruhu 18 sana. Waktu itu umurnya 18 tahun. Wa qila 20, sebagian kata 20 tahun, sebagian kata 25 tahun, sebagian kata 28 tahun, sebagian kata 30 tahun. Jadi riwayat banyak dalam masalah bila wafatnya ayah Nabi SAW. Dan ibu Sayyidina Nabi waktu ketika sebut sedang mengandungkan Nabi 2 bulan. Fi dzalik fi wa ummuhu waqtu dzalika hubla bihi li syahrain. 2 bulan. Wa qila huwa ibnu 7 ashhur. Sebagian kata Nabi waktu itu umur 7 bulan. Sebagian kata Nabi umur 19 bulan. 9 bulan. 19 bulan. Sebagian kata umur Nabi waktu itu 28 syahra. 28 bulan. Dia berapa tahun? 2 tahun lah. 2 tahun lebih. 2 tahun 4 bulan. Warrajih masyhur al-awwal. Yang awal adalah yang hubla syahrain. Kita tahu sejarah ni kena tahu. Kena tahu sejarah. Itu senang lah kita tahu lah. Itu ulang dalam tadika lagi. Tadika ulang kan? Betul. Cuma ustazah tak terang lah khilaf. Khilaf nanya bila pening budak-budak lagi. Ustazah yang kharajih sikit lah. Ya, tu ustazah tahu. Cuma dia tak cerita secara detail lah. Lepas otak boleh terima khilaf sikit, baru boleh masuk khilaf. Dan Ibnu Abbas berpandangan annahu lamma tufiya Abdullah qalat al malaikatu ilahana wa sayyidana baqiya nabiyyuka yatima. Faqala Allah Ta'ala ana hafizun lahu wa nasirun. Allah Ta'ala sebut apa? Bila mana malaikat tengok Nabi kita dah jadi yatim pada ketika sebut, wahai Tuhan kami, ya Maulana, ya Sayyidana, baqiya nabiyyuka yatima. Nabi kamu telah yatim. Maka Allah Ta'ala kata, ana hafizun lahu wa nasir. Aku adalah pembantu. Aku akan melihat dan menjaganya, dan aku yang akan membantunya nanti. Allah Ta'ala sebut. Dan saya tanya kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq, hikmah kenapa Nabi SAW diyatimkan Allah Ta'ala pada kecil lagi. Li'alla yakuna alaihi salatu wassalam haqqun wajibun li makhluk. Dan kenapa dia kata? Li'alla yakuna alaihi sallallahu alaihi wasallam haqqun wajibun li makhluqin. Moga-moga Nabi SAW, apa maksudnya? Li'alla yakuna alaihi sallallahu alaihi wasallam haqqun wajibun li makhluqin. Saya tak baca dah, tak banyak tak. Qala Ibnu Imam liyanzura an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza wasala ila al-madarij izzahu ila awail amrihi wa ya'lam anna al-aziza man a'azzahu Allah ta'ala wa anna quwwatahu laysat min al-aba'i wal ummahat. Dan ini nak bagi Nabi SAW tengok semula. Nak bagi kita kata apa? Macam mana Nabi sampai kepada peringkat yang mulia ni adalah kerana Allah Ta'ala, bukan kerana keluarga. Bukan kerana ayahnya yang didik untuk jadi orang yang hebat dan sebagainya. Kerana Allah Ta'ala yang didik. Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Yang telah mendidikku dan mentarbiahku adalah Allah Ta'ala. Dan juga nak beritahu kepada Nabi SAW, laisa bil mal. Dan Nabi tidak dididik dengan harta. Dididik oleh Allah. Bal quwwatuhu min Allah Ta'ala. Kekuatan Nabi adalah daripada Allah. Wa aidan yarhamal fuqara wal aitam. Untuk nak bagi Nabi SAW rahim dan juga rahmat kepada fuqara dan juga anak-anak yatim. Dan itu Nabi sebut dalam hadis, irhamul yatama wa akrimul ghuraba. Kasih sayanglah kamu kepada anak-anak yatim dan muliakanlah ghuraba, orang-orang yang asing yang datang.
Fa inni fi halis sighari kuntu yatima, karena aku waktu kecil aku yatim. Wa fil kibari ghariba, dan waktu ketika besar pula aku adalah orang yang asing. Nah, innallaha la yanzuru lil gharibi kulla yawmin alf nadrah. Orang yang gharib, ghuraba, nahnu ghuraba. Kita sekarang yang orang asing di negara orang. Betul. Doa penuntut ilmu ni adalah mustajab. Walaupun hadis ini disebut oleh sebagian ulama, kata hadis ini adalah hadis yang muftara, mawdu'un la yahillu riwayatuhu illa li bayani annahu muftara. Nak cerita kata hadis ini hadis mawdu', boleh cerita ke orang. Ada boleh hal apa ni, tak apalah, dalam khilaf dalam masalah sanad hadis tersebut. Allah Ta'ala akan melihat kepada gharib 1000 kali sehari. Dan sebahagian ahli isyarah sebut di bawah. Kata apa? Annal hikmata min yutmin Nabi SAW an yuqallisa nida'uhu lillahi ta'ala. An yaqlusa nida'uhu lillahi ta'ala min sighari. Maksudnya untuk Nabi kalau dia nak mohon pada Allah. Sebab kalau kita ada ayah, kita akan panggil ayah. Kita kalau lemah, mau sakit, mau tak ada mau. Nabi dia tidak ada berkali Allah Ta'ala. Jadi akan sebut apa? Sebut Allah. Nampaklah? Sebab apa dia kata? Fala yunada ghairahu ta'ala minal makhluqina binahwi ya abi ya ummi. Dia tak sebut ya abi ya ummi. Bal yakunu awwalu ma yastaftihu an-nutqu bihi ya Allah. Bahkan yang pertama Nabi sebut di mulut dia ya Allah. Dan waktu Nabi mula keluar pun dalam riwayat dalam Qasaisul Kubra, Al-Imam Suyuti, Nabi mula sebut dia subhanallah. Nabi sebut alhamdulillah. Dia kata Allahu Akbar. Nabi sebut yang tu dulu sebelum sebut yang lain. Dia macam dengan wali kecil kan. Di khilafi ghairi min al-atfal. Karena budak-budak lain dia akan sebut, boleh sebut mula-mula sebut mak ayah dulu. Mama, wali, papa, papi ya. Maksudnya dia panggil yang tu dulu. Dia tak panggil apa ni wali kecil. Syekh Ashraf kan. Yang maqam dekat dengan maqam Imam Ibn Athaillah. Mulut dia boleh bercakap adalah sebut nama-nama wali-wali. Imam Rafi'i, Al-Imam Ahmad Al-Badawi, Al-Imam Sya'rani, sebut tu dulu. Pak tak bagi, mula boleh cakap. Baik, summa alam. Dan kena ketahui juga bahawa yang menyusukan Nabi SAW yang pertama adalah ibu Nabi SAW selama 3 hari. Ibu Nabi dulu. Kemudian sebahagian pandangan kata 7 hari, sebahagian kata 9 hari. 3 kan 7, kemudian 9 hari. Kemudian yang menyusukan Nabi SAW adalah Sayyidatina Suwaibah Al-Aslami. Sayyidatina Suwaibah, tak sebut Aslami di sini. Suwaibah adalah hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab yang bebaskan Suwaibah. Karena apa? Karena beritahu kepada Nabi SAW, beritahu kepada Abu Lahab kelahiran Nabi SAW. Dia yang mula beritahu. Hamba kulit hitam Suwaibah ni. Dia beritahu, maka Abu Lahab seronok dengan berita tersebut, bebaskan Suwaibah pada hari tersebut. Karena kamu orang pertama beritahu berita gembira ni kat aku bebaskan kamu. Disebabkan pembebasan tersebut, gembira dengan kelahiran Nabi SAW, maka akhirnya Allah Ta'ala menggantikan Abu Lahab pada setiap hari Isnin, dia akan dilepaskan daripada api siksa kubur. Dan dia akan keluar daripada jari dia ni susu. Daripada jari. Dan dia akan hisap dari jari dia susu pada setiap hari Isnin. Kata ulama, kalaulah kata Abu Lahab yang gembira dengan kelahiran Nabi SAW, setiap hari Isnin dibebaskan Allah Ta'ala, dan walaupun telah disebut dalam Al-Quran secara jelas berkenaan dengan kekafiran Abu Lahab, masih lagi diberikan rahmat Allah Ta'ala hanya kerana gembira dengan lahir Nabi SAW. Fama baluna nahnu alladhi nafrah bi wujudi nabiyina sallallahu alaihi wasallam kullu yawm wa kullu sanah, dan kullu a'marina, panjang umur kita, sepanjang hari, sepanjang hidup kita ni kita gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Bukan hari lahir Nabi. Takkan kita tak akan dibebaskan sikit daripada api neraka dan siksa kubur. Nak hadirkan perasaan rindu kepada Nabi dan cinta kepada Nabi dan seronok dengan kelahiran Nabi SAW. Orang tanya kita, kenapa kita sambut maulid, kenapa tak sambut hari kematian Nabi? Katanya sambut mati lah. Hari mati kan sedih. Kita seronok pula padahal hari Nabi lahir, hari itu juga Nabi wafat. Hari yang sama, kenapa kita seronok? Patutnya sedih sekali ya. Imam Suyuti kata apa? Jawab dia senang. Yang pertama,
kita disuruh untuk cerita kepada orang kegembiraan. Tapi kalau kata yang sedih, jangan cerita ke orang. Sedih dalam hati. Jadi hari Maulid, kita sedih dalam hati, tapi seronok kita tunjuk kepada orang. Nampak? Yang kedua, kita seronok ketika mana nak buat kenduri pada semua ni waktu lahir. Lahir budak-budak buat akikah. Orang mati, kita buat akikah. Buat akikah kita. Nah, kita buat akikah, kita buat kenduri nak bagi jamu ramai makan. Sekadar kerom tuyuf. Nah, tu jamu makan bukan nak seronok dengan kematian orang tu. Ayah kita mati, kita buat jamuan makan. Nah, alhamdulillah matilah. Tak boleh. Nah, jadi kita buat jamu makan, mana nak jamu dia pemain baca Yasin ke ayah kita semua sekali. Baca Quran dan sebagainya. Sebab tu kita maksudi kita disunatkan untuk menunjukkan kegembiraan dengan kelahiran seseorang, dan disunatkan kita untuk menutup kesedihan kita kalau kematian seseorang. Dan kemudian yang menyusukan Nabi SAW, Sayyidatina Halimah Sa'diyah. Sayyidatina Halimah binti Abi Zuaib Abdullah bin Harith Ukhira Al-Harith bin Abdullah. Baik. Jadi ada beberapa orang yang menyusukan Nabi, termasuk Sayyidina Aminah radhiyallahu anha selama beberapa hari, 3 hari, sebagian pandangan 7 hari, sebagian pandangan 9 hari. Kemudian Sayyidina Suwaibah beberapa hari sebelum kedatangan Sayyidatina Halimah Sa'diyah, kemudian Sayyidatina Halimah Sa'diyah. Dan disebutkan juga bila mana dilahirkan Nabi SAW, qila, ditanya kepada dia, siapakah yang akan menjaga anak yatim ini? Yang permata anak yatim ini, Durrah, allati la yujadu limithliha qimah, yang tidak ada. Waktu itu bila dilahirkan Nabi, katanya semua diseru kepada semua makhluk Allah Ta'ala, siapa yang akan jaga anak ini? Dan permata yang sangat hebat ini, siapa yang akan jaga dia? Sebab yatim disebut kepada orang yang mati ayah, bagi yatim. Kita tambah yatim piatu. Piatu tak tahu lah bahasa apa, kan? Yatim piatu kalau mak ayah meninggal. Cuma dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arab ada Syekh Ali Saleh ada sebut. Saya terlupa orang, dia ada istilah dia. Setiap kalau burung kalau mati mak baru dipanggil yatim. Burung dia mati mak, mati ayah tak panggil yatim. Kita mati ayah baru panggil yatim. Dia ada istilah-istilah dia. Kerbau kuda kalau mati panggil apa pula? Dan nama-nama khas. Saya terlupa, ada dalam kitab. Dan disebut siapa yang akan jaga ni? Yang tidak ada khimah, tidak ada bandingan, dia punya harga dia. Qalat tuyur, kata burung-burung, nahnu nakfuluh wa naqtanim khidmatahu al-'azimah. Kami akan jaga. Nah, dan kami akan khidmat kepada dia. Kata wuhush pula, binatang-binatang buas, nahnu aula bizalik likai nanala syarafahu wa ta'zimah. Nah, kami yang lebih layak untuk jaga dia. Nabi SAW. Kenapa? Karena untuk kami dapatkan ta'zim daripada Nabi SAW. Nah, bukan kami ini hebat. Tak, karena kami nak tumpang ta'zim Nabi dan syaraf Nabi SAW. Karena ada lisanil khudrah, dan kemudian sebutlah Allah Ta'ala menyebut ana ya jami' ana. Kalau dalam riwayat tu an kan. Yang ambil dengan Syekh Ahmad Al-Uqaymi sebut ana ya jami' al-makhluqat. Al-makhluqat, inna Allah kataba fi sabiqi hikmatihi al-khalimah anna nabiyyahu al-karim yakunu radi'an li Halimah binti Abi Zuhair. Kata aku yang akan menjaga. Wahai jami' makhluqat, Allah Ta'ala telah letakkan sejak daripada lisan al-azali lagi bahawa yang akan menjaga Nabi SAW, yang akan menyusukan Nabi SAW adalah Sayyidatina Halimah binti Abi Zuhair. Apa ada ni kedudukan Sayyidatina Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Maqam Sayyidatina Halimah di Madinah Al-Munawwarah, kat satu kampung Bani Sa'd. Kemudian maqam tersebut telah dihilangkan oleh puak Wahabi. Hilanglah. Dulu ada lagi, masih ada lagi kampung tersebut, kemudian dihilangkan. Tak ada kesan. Hatta tempat maqam Sayyidatina Halimah pun tak. Sayyidatina Halimah kata sebagai pandangan di Bakhil. Bukan, Sayyidatina Halimah memang di Bakhil maqamnya. Kampung dia. Nama Sa'diyah di Bakhil. Kampung Sayyidatina Halimah Sa'diyah telah dihancurkan oleh Saudi. Baru ni, mereka kata dalam beberapa tahun sebelum ni ada lagi. Ada rumah Sayyidatina Halimah pun ada lagi. Rumah Sayyidatina Halimah Sa'diyah tu masih ada lagi. Kemudian dihancurkan. Baru-baru ni dihancurkan oleh puak Saudi. Kita tak tahu orang nak hancur. Rumah Yahudi sampai dah ada lagi. Tapi rumah Ka'ab Ashraf ada lagi sampai dah. Cik tulis lagi Mantiqah al-Yahud, Mantiqatul Athar. Di kawasan sejarah. Tak boleh lawan lah, tak boleh kacau lah kawasan sejarah. Itu Sayyidatina Halimah Sa'diyah tak sejarah. Dan Allah SWT disebut bab furu' pula. Saya tak baca semua lah. Furu' fi
fi najati walidai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ke berjayanya ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Baijuri, fal haqqu alladhi nalqa Allah alaihi anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyan. Yang hak, yang benar, yang benar. Maksudnya lawan bagi hak batil. Pandangan yang lawan bagi pandangan ini batil semua pandangan. Adalah ayah Nabi berjaya di akhirat. Ini masuk dalam syurga Allah Taala. Sebahagian pandangan kata innahu ta'ala ahya. Bagaimana Allah Taala menghidupkan kedua mereka hatta amana bih, kemudian beriman kepada Allah. Tsumma amatahuma. Di hadis warada fi dzalik. Karena ada hadis sebut gitu. Dihidupkan, beriman kepada Nabi, mati semula. Bagaimana kita gitu? Karena ada warid hadis sebut gitu. Wa huwa ma ruwiya an Urwa an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu